Rakan Segas Espalini Jali di daerah Belait. Assalamualaikum, apa khabar pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dan juga rakan-rakan setugas pada pagi ini semuanya dalam keadaan sihat. Bagaimana perkabaran Sarina dan juga Hani Syukur pada pagi Alhamdulillah. ini? Baik, walaupun agak dingin ya di pagi ini, tetapi syukur Alhamdulillah sehat dan juga ceria dan sebenarnya ingin mengetahui ini. Sebenarnya Espal ini dari tadi kami berkata-kata berbicara mengenai dengan Iktibar. Iktibar tahun 2022. Jadi sebenarnya ingin Ketani ketahui di ketiga-tiga daerah rakan-rakan Ketani antara pengajaran ataupun peristiwa yang terjadi pada tahun ini yang boleh dijadikan satu iktibar ataupun life lesson bagi tahun 2022. Mungkin Espal ini boleh mengongsikan. Mungkin bagi saya, Hani dan Sarina banyak sebenarnya pengalaman-pengalaman yang boleh dijadikan sebagai iktibar. Memang dah dapat diceritakan atau dikongsikan lah kalau dibuat list memang panjang. Namun apa yang penting apabila berada di tahun baru sememangnya Tani muhasabah dirilah dalam memperbaiki lagi kehidupan dan berusaha untuk mencapai hasrat yang dirancang. Namun sebenarnya ianya bukan mudah di mana kita ni memerlukan kesedaran. Bila ada kesedaran baru boleh menetapkan perubahan. Dan perubahan sebenarnya bukannya mudah, ianya memerlukan kecekalan hati dan minda. Kecekalan hati untuk kita ini terus dapat bertindak secara konsisten ataupun istiqamah Espalini ya. Betul sekali, memang diakui lah itu antara proses apabila kita ni ingin memperbaiki satu-satu keadaan, mengambil daripada iktibar sesuatu yang berlaku dalam kehidupan. Baik, Espalini, untuk bahan daripada daerah Belait hujung minggu ini pastinya cukup menarik. Kami akan serahkan dulu untuk bersama penonton. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita, Sarinah dan Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam hujung minggu. Bagaimanakah perkabaran Auda di hujung minggu ini? Diharap semuanya dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Dan Alhamdulillah, seperti biasa dari daerah Belait, kami akan mengongsikan beberapa info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait. Antaranya ialah satu makluman mengenai pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada esok, iaitu 26 hari bulan Disember sehingga 31 hari bulan Disember iaitu hari Sabtu, bermula pada jam 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi dan akan diteruskan sebelah petang bermula pada jam 2 sehingga 4 petang. Penutupan disebabkan oleh kerja-kerja penanaman tiang dan penarikan kabel. Kawasan yang terlibat ialah kawasan Simpang 766 Kampung Sungai Lalit dan kawasan sekitarnya. Jadi diharap kepada kawasan yang terlibat supaya akan dapat mengambil maklum mengenai penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku. Seterusnya, Auda, apa kata kita beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Sesungguhnya fitrah manusia tidak akan lari dari peningkatan dan perubahan usia, dan hakikatnya pada ketika itu kita akan menjadi serba kekurangan, sama ada dari segi kekuatan anggota tubuh badan, daya rasa, ingatan dan juga perasaan. Proses penuaan boleh bermanfaat dan mencabar. Tempoh masa ini dalam hidup dapat dihabiskan untuk menikmati persaraan, percutian, hobi atau lebih banyak masa bersama keluarga. Walaupun banyak yang menantikan tahun keemasan mereka, orang dewasa yang lebih tua juga mungkin menghadapi masalah kesihatan yang signifikan, bergelut dengan kestabilan kewangan atau cabaran kesihatan tingkah laku. Masalah ingatan merupakan proses penuaan yang biasa apabila seseorang menjadi tua. Perubahan dan kemerosotan fungsi boleh berlaku pada semua bahagian badan, termasuklah otak. Akibatnya, sesetengah warga emas mungkin perlu mengambil masa yang lebih panjang untuk mengingati informasi baru. Kalau pesakit demensia payah sedikit kerana orientation, belok kiri, belok kanan, and then rumahan payah sedikit. Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Demensia Brunei, sebuah pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO, telah merancang pelbagai aktiviti untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan orang ramai tentang penyakit demensia.
Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, kes demensia yang baru dikenal pasti dalam kalangan warga emas berlaku setiap 3 saat di seluruh dunia dan dianggarkan 55 juta orang di seluruh dunia hidup dengan demensia. Walaupun demensia kelihatan seperti penyakit biasa bagi warga emas, hakikatnya keadaan ini bukanlah proses penuaan yang normal. Jumlah ini diramalkan akan meningkat 3 kali ganda, menjadikan peningkatan berjumlah 139 juta orang mengidap demensia pada tahun 2050. Negara Brunei Darussalam tidak terkecuali akan mengalami peningkatan bilangan orang yang lebih tua. Dalam perkiraan penduduk yang berumur 65 tahun ke atas adalah berjumlah 22,200 orang bagi tahun 2019. Di Brunei ini, kami ingau akan semakin meningkat dari segi nombor pesakit yang menghadapi penyakit demensia ini. Kerana Brunei sebenarnya ada tahap penuaan lebih cepat dari rantau dalam ASEAN. Juga kami di Brunei ini ada tinggi dari segi resiko penyakit tidak berjangkit yang adalah resiko penyakit demensia. Misalnya tekanan darah tinggi, kolesterol, kencing manis, masalah buah pinggang. So kami mesti membagi tahu orang ramai penduduk di Brunei tentang masalah demensia yang akan meningkat pada masa depan dan macam mana untuk mengurangkan risiko penyakit demensia ini. Untuk mengurangkan risiko demensia ini, kami sarankan untuk 5 cara lah. I think it's shown here. Menjaga kesihatan dari segi jantung kerana jantung adalah organ yang penting untuk membagi otak kami oksigen sama nutrition. Physical activity, kerana physical activity di Brunei ini kami tidak cukuplah sebenarnya untuk aerobic activity. Kami mesti buat sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. So di Brunei ini tidak cukup. Sama kami biasanya mandu kereta juga, tidak banyak berjalan. So this one is an area which benar-benar di Brunei kami mesti meningkatkan. Yang ketiga, mengamalkan pemakanan yang sihat. Di Brunei sebenarnya cara pemakanan kami indah sihat. Banyak berlemak, banyak bergaram. And then healthy plate ini sebenarnya kami mesti lebih banyak makan sayur sama buah. So sekurang-kurangnya setengah tu pinggan kami mesti sayur. So healthy plate, less salt, kurang garam, kurang lemak, kurang gula juga. Ya. Yang keempat, mencabar kecerdasan otak. So kami mesti aktiflah dari segi mental juga. Dan yang kelima, bergaul juga, nikmati aktiviti sosial. Kerana ia akan, how to say, it's like brain exercise lah. So dari segi ahli keluarga, I think mesti maintain dari segi aktiviti fizikal, mental dan sosial. So masalahnya masa COVID ini, ramai warga emas yang bersendirian, indah keluar, indah biasa sudah. Now COVID ini settle sudah, ini masanya secara selamat lah mesti social distancing ini juga. Tapi ini masanya untuk melibatkan warga emas untuk membuat how to say aktiviti-aktiviti yang boleh mengurangkan risiko juga, iaitu physical activity, mental and social juga. So misalnya kalau kita ada ahli keluarga yang selalu bersendirian, ini masanya untuk bawa dorang keluar lah and involve them. Definisi bagi warga emas di negara Brunei Darussalam adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Walaupun kadar kesuburan masyarakat dunia menurun, tetapi jangka hayat manusia telah meningkat disebabkan pelbagai faktor seperti taraf hidup yang semakin meningkat dan perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. Kita amat bersyukur kerana di Brunei Darussalam ini, Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memberikan perhatian, pemedulian dan menghargai warga emas di negara kita agar kebajikan mereka menjadikan mereka warga yang sihat, bergiat aktif serta dapat meneruskan sumbangan kepada pembangunan agama, bangsa dan negara. Atas sumbangan dan bakti mereka itu, maka lahirlah generasi berwawasan masa kini yang menjadi penerus kepada pembangunan masyarakat, bangsa, agama dan juga negara.
Ya, itu dia tadi audio penonton bahan visual yang telah penestikan oleh rakan setugas kita Irwan Jaafar mengenai warga emas dan demensia, di mana penyakit ini seringkali dialami oleh warga emas dan ianya juga boleh dialami oleh mereka yang berumur 40 tahun ke atas. Jadi diharap dengan adanya pendedahan seperti ini akan memberikan kesedaran kepada orang ramai mengenai penyakit demensia, dan sebenarnya ia memerlukan kerjasama semua pihak untuk memberikan bantuan dan bertindak awal dalam mengurangkan penyakit demensia. Jadi semoga ianya bermanfaat buat kita semua. Alhamdulillah, Auda, dengan bahan tersebut sekian saja dari daerah Belait. Kembali kepada rakan setugas kita Sarinah dan Hani. Silakan.